بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada hari ini, kita pada hari Jumaat untuk sama-sama kita menghargai kepada Jumaah barakah mubarak yang kita doakan pada Allah Subhanahu taala Allah mencucuri barakah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada organisasi kita, negeri negara ini. Allah membantu untuk terus kita dapat bantuan inayah daripada Allah kerana kita bersama dalam mendalami, membaca, memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah, semalam ceria, hari ini ceria. Terus Ustaz ya, terutama Jumaat Ya, penuh barakah ini ya, kerana ramai lagi individu-individu yang mungkin ada kepayahan tetapi mereka masih ceria di katil menjadi frontliners ya, yang kita doakan tuan-tuan para perubatan ya, maksudnya di kalangan para doktor, jururawat terus istiqamah, jangan pandang belakang, teruskan perjuangan. Kita doakan bersama rakyat Malaysia, mendoakan dan kita doakan kepada seluruh dunia, kepada muslimin muslimat untuk terus diberikan salamah, kesejahteraan. Ya, apatah lagi bila kita bercakap tentang COVID-19 ini, ia adalah satu ujian dan kita harapkan dengan ujian ini kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama ingin kita lihat pada hari ini halaman 194 ya, bagi minggu ini halaman akhir dan insya-Allah minggu depan kita sambung lagi sambungan halaman 195 daripada surah At-Taubah, dan mari kita lihat kepada sinopsis ringkasan apakah yang kita akan baca pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-41, menyambung kisah yang kita sudah lihat pada hari Khamis semalam, pergi berjihad fi sabilillah. Ya, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap orang yang beriman terus ya menyiapkan diri untuk berangkat berjihad fi sabilillah. Pada ayat 42 hingga 45, ketidakturutan orang munafik yang tidak ikut kepada perang Tabuk dan bagaimana ya isu minta izin yang kita akan lihat salah satu daripada akhlak yang penting di dalam agama, di dalam Al-Quran. Ini kita akan lihat pada ayat 42 hingga ayat 45. Disambung pada ayat 46 hingga 47, dalil tidak ikutnya orang munafik dalam perang tanpa uzur dan mereka ikut perang ya. Kalau mereka ikut apa kesannya, kalau mereka tak ikut apa kesannya, kita akan lihat bersama yang kita doa pada Allah SWT kita dijauhkan daripada sifat munafik, sebagaimana kita bincang semalam bahawa bila bermula sahaja daripada ayat yang ke 38 bermulalah seruan untuk berjuang, bukan sekadar menjaga Mekah tetapi menyebarkan Islam ke luar Mekah. Itu sebabnya ada seruan untuk ke Tabuk. Tabuk ini jauh Ustaz ya, 600 km lebih kurang begitu. Jauh ya, makan masa naik kereta pun berjam-jam, apatah lagi untuk naik kuda ataupun naik unta ya, ataupun berjalan kaki. Jadi kita sama-sama kita mulakan bacaan ayat 41 hingga 44 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di penghulu segala hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenankan apa juga doa permintaan kita, hajat-hajat kita, dan pastinya doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus pertemukan kita, sampaikan kita ke bulan Ramadan al-Mubarak yang kurang lebih dalam 30 berapa hari lagi Ustaz ya, 38 macam itulah, 39 macam tu, subhanallah. Jadi untuk sambungan kita ini di halaman 194 kita nak mula bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan, ayat 41 sehingga 44 saya. Ya. 41 hingga 44 ya. Jadi semalam pun kita telah belajar satu ayat yang subhanallah, walaupun kita rasa kita menang dan sebagainya, sebenarnya Allah lah segala-galanya. Betul. Walaupun kita kadang-kadang kita rasa kita seorang dua orang, tapi sebenarnya Allah memenangkan kita. Peristiwa hijrah Nabi itu ya. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi halaman 194 hari ini. Jom kita baca. Saya nak mulakan. Kita cuba-cuba baca Taranum Murattal Hijaz insya-Allah. Kita cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 41 hingga 44 untuk kita sama-sama melihat kepada bagaimana Allah mengingatkan kepada kita. Kalau ayat 40 semalam kita melihat bahawa sebenarnya jika seseorang itu tidak menolong Allah, menolong kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Allah sudah memenangkan ketika dua orang. Siapa dua orang? Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ketika berada di gua, di Ghar. Ketika di gua itu sebenarnya sudah nampak dah ya pedang yang berkilau-kilau Ustaz ya. Maksudnya kalau mereka itu ada idea untuk tunduk sahaja, memang nampak Abu Bakar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ditebas sahaja ya. Tetapi kerana Allah lah yang memenangkan, Allah lah yang menyusun tenteranya, sehingga kan mereka tidak ada idea, no idea untuk
tunduk ke bawah sikit saja dah berada di tempat di Gua Thur tersebut. Maka pada ayat yang 41 ini, walaupun Allah boleh bantu, tetapi Allah memberi semangat kepada siapa yang nak bantu. Kalau dah rasa bahawa saya nak jadi sebahagian daripada perjuangan, infiru khifafan wa thiqala, ya, berangkatlah kamu baik dengan rasa apa, dengan rasa ringan ataupun rasa berat. Dalam tafsir Qurtubi ada banyak pendapat-pendapat daripada sahabat yang menerangkan tentang istilah khifafan wa thiqala. Ringan ini mungkin kalau seseorang itu dalam keadaan miskin ataupun kaya, ya. Berat tu kalau dia miskin contohnya, ataupun dia mungkin ringan kalau dia muda, ya. Kalau berat tu rasa tua rasa saya dah tak layak, dah tak sesuai kot nak pergi berjuang, kan. Itu satu. Ataupun ada yang kata ringan pasal dia tidak ada keluarga, belum berkahwin, senang saja bila panggilan perang terus jalan. Tetapi kalau yang ada keluarga, ada tanggungjawab, berat. Ada lagi maksud lain khifafan itu ialah bila tidak ada banyak harta nak diurus, senang. Tak ada banyak sangat rumah nak apa, boleh jalan terus, berbanding dengan yang nak urus harta yang banyak. Ataupun yang ringan itu khifafan pada orang yang pemberani tapi pengecut, Ustaz, ya. Maksudnya mereka alamak takutlah, kan. Ini bercakap tentang nak pergi ke Tabuk. Kalau kita pergi kepada, kalau kita bercakap tentang Mu'tah contohnya, peperangan tersebut 3,000 orang Islam melawan 100,000 tentera Rom. Ya, kita dah boleh bayangkanlah kalau katakan tentera Islam 30,000 dalam Tabuk, berapa Rom akan siapkan, ya, berapa dia akan siapkan. Tetapi Allah kata jalan, ya. Ini adalah mesej kepada sahabat, tapi bukan sekadar pada sahabat, pada kita juga dalam kehidupan kita. Bila kita cakap tentang berjuang wajahidu, ya, ataupun jihad fi sabilillah, ini bukan sekadar di perang, tapi dalam hidup kita. Kalau kita nak buat sesuatu projek untuk menaikkan agama Allah, untuk Quran, ringan ke berat ke, jalan juga, Ustaz, ya. Pasal ada orang tanya Quran time, kan. Okey, Ustaz, ya, Ustaz Tirmizi, saya, Ustaz, ya, tak sukar ke? Jawapannya apa? Ada di dalam ayat ini, bahawa ada masa khifafa, ada masa thiqala, tetapi bila Allah dah seru, Allah dah panggil, Allah beri peluang, ya, maksudnya apa? Kalau ia adalah untuk manfaat umum, ya, maka ia perlu bersedia, ya, infiru wajahidu, hendaklah berjuang, ya, dengan apa, ya, mula-mula Allah letakkan bi amwalikum wa anfusikum. Pasal dalam konteks perang Tabuk contohnya, panas, Ustaz, ya. Panas, air tak berapa ada, kemudian apa, pokok-pokok tamar itu, buah-buah, ya. Jadi buah-buah tamar itu yang nak dikutip biasanya orang lelaki. Sekarang semua orang lelaki dipanggil untuk pergi perang, siapa nak ambil? Pasal inilah income, inilah pendapatan setahun sekali bagi orang-orang di kawasan Mekah Madinah tersebut, ya. Jadi yang di Mekah kena bersama, di Madinah pun kena turun untuk pergi ke Tabuk sekitar 600 kilometer tersebut. Jadi ini adalah kisahnya, dzalikum khairul lakum, ini adalah lebih baik in kuntum ta'lamun, ya, jika kamu mengetahui apa yang tahu, jika kamu mengetahui manfaatnya, kesannya kepada syurga nanti, kesannya kepada anak pinak, dan sudah pastinya, Ustaz, ya, kalau katakan kita tahu bahawa segala perkara yang kita buat baik itu kita tak nampak. Betul. Tak nampak, tetapi dia memberi kesan jangka masa panjang. Pasti. Akhirnya kita nampak, jadi saksi bahawa perjuangan mereka, sahabat dan para nabi, menyebabkan kita dapat Al-Quran tanpa kita perlu pakai pedang, Ustaz. Ya, kita baca, tengok TV dah dapat dah. Betul. Ya, hari Jumaat ini terus saja, kan. Jadi ini adalah satu perkara yang baik, in kuntum ta'lamun. Ayat 42 Allah menceritakan, ya, bercakap tentang kamu tahu atau tak tahu ini, sebenarnya laukana aradan qariban wa safaron qasida, ya, iaitu perjuangan dalam menegakkan agama, nak ajak orang ke arah kebaikan. Dia berbeza macam buat bisnes, Ustaz. Buat bisnes kita boleh target setahun dapat berapa untung, ya, kita okey, bisnes digalakkan dalam Islam. Tetapi bila bercakap tentang dakwah, mengajak orang ke arah kebaikan, Allah kata sekiranya yang kamu serukan kepada mereka itu ada kebaikan yang mudah diperoleh, ya, terus menang, terus dapat komisen, ya, dan juga apa, perjalanannya tak berapa jauh, ramai akan ikut. Lattaba'uk, ya, pasti mereka akan hendak mengikutmu. Walakin perjuangan ini, bila tuan-tuan, bila kita diseru dalam surah At-Taubah ini, kita mesti terlibat dalam mana-mana gerakan ataupun usaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Maka Allah cakap apa? Ba'udat alaihimus syuqqah, jauh, dan juga ada syuqqah, ada dia punya kepayahan. Kalau Nabi Nuh itu
50 tahun, 100 tahun, kan? Berapa puluh tahun itu hanya sekitar 70 orang saja. Ya, kalau nak kira zaman sekarang ni, kalau orang buat bisnes 900 tahun, 950 tahun buat marketing, dapat 70 customer, kan? Rasanya bankrupt lah. Ya. Tapi itu bukan mindset dalam dakwah. Dalam dakwah ini tidak boleh ada mindset begitu, ataupun dalam kita menyuruh anak kita ke arah kebaikan, bukan setahun 2 tahun terus dia pandai baca Quran. Kalau kita ajar setiap maghrib ke setiap hari, kita harap tahun depan, ya, apatah lagi orang cakap ada teknik pantas, orang sebelah dah pandai. Kalau itu mindsetnya, itu menyebabkan apa? Ramai yang akan, kalau cepat ramai orang akan ikut. Tetapi dia ada cabaran, ya. Wasayahlifuna billah, ya, apa kata Allah dalam ayat ini? Iaitu mereka akan bersumpah, ya, dengan nama Allah, jika kami sanggup nescaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahawa mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi yang tak nak ikut ini, apa yang mereka buat ialah mereka bersumpah. Dia cakap, kalau kami mampu, kami akan keluar bersama kamu. Ya, ini siapa yang cakap? Salah satunya adalah orang munafik. Ya, dia bagi alasan, Ustaz, ya. Dia bagi alasan bahawa kalau kami mampu, kami ikut. Dia ada kalau tu. Lau, ya. Perkataan lau ini adalah dalam perjuangan dia tak boleh ada. Nak corner. Dia corner, kan. Kalau saya free nanti saya pergi lah. Kan. Kalau saya free, saya dengarlah My Quran Time, contoh, kan. Contoh, perkara itu tak jalan. Dalam satu organisasi pun sama juga, dalam satu bisnes ke, dalam satu NGO ke, kalau dia cakap, boleh tak awak buat apa yang kita nak buat ni, kalau saya free, saya buat. Ya. Jadi perkara itu tak jalan. Dalam hal ini, bila bercakap tentang seruan untuk berperang ini, sebenarnya bila lau kalau ada kalau ini, yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakatibun. Ini kasar, Ustaz, ya. Ini memang Allah cakap, kamu merosakkan diri kamu, ataupun mereka merosakkan diri mereka, orang munafik, dan Allah kata mereka penipu. Bila Allah cakap penipu, kalau orang cakap penipu pada saya pun, Ustaz, kita dah down, dah rasa, ya Allah, aku cakap ni apa, kita dah, kan. Ini Allah cakap innahum lakadzibun, mereka ni penipu. Ya, kata je nak ikut, tapi sebenarnya barang tak pack lagi pun, tak ada masuk dalam beg apa sebagainya, tak ada, penipu sahaja. Ya, jadi ini adalah bercakap tentang disiplin dalam organisasi, dan kita kena faham, ya, tuan-tuan sekalian, bercakap tentang disiplin dalam organisasi ini, ada satu disiplin yang disampaikan pada ayat 43-44 ini. Salah satunya apa? Disiplin minta izin. Disiplin minta izin. Ada dalam surah An-Nur, ada dalam surah At-Taubah. Paling kurang ada 2 tempat. Jadi dalam surah An-Nur boleh, ya, boleh ada, kalau tak boleh dalam masa 3 minggu, kita kata tak apalah 4 minggu, boleh delay. Tetapi bila bercakap tentang konsep perang, bila maksudnya ini ada kaitan dengan harga diri ataupun harga Islam, ataupun bercakap tentang nyawa, ya, perkara yang kritikal, darurat, maka surah At-Taubah menjadi panduan. Ini penting jugalah, ya. Kadang-kadang ada orang kata dia janji dengan kawan dia, bila kawan dia kata minta maaf lah, saya tak dapatlah besok, dia baca ayat ini, Ustaz. Ya, dia baca sebenarnya la yasta'zinuka, kan. Jangan, ya, ini untuk konteks kritikal, darurat ataupun perang, ya. Maksudnya tidak boleh bila dah semua dah nak berangkat, dia minta maaf lah, ya, saya tak boleh datang lah. Ini yang kita nak lihat pada ayat 43 sekali lagi. Kita baca sekali lagi, Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صدق الله العظيم. Allah memaafkanmu, wahai Muhammad, mengapa engkau memberi keizinan kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum menjelas bagimu orang-orang yang benar-benar terhalang, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Selama hari ini, Ustaz, ya, Rasulullah memang bila orang kata tak boleh, minta maaf apa sebagainya, Nabi dengar dan Nabi beri izin. Ya, sama ada orang tu tipu ke tak tipu,
it's okay. Tetapi dalam keadaan darurat begini, dalam keadaan kritikal, contohnya dalam satu organisasi ada projek kritikal, kita kena beritahu lah, ini projek amat penting, komitmen, kena beritahu. Jangan semua projek kritikal. Kalau semua projek kritikal, sikit-sikit je bos tu akan jadi marah. Kan? Tak boleh je, ini tidak walak. Contohnya kan, silap konteks ya. Itu dalam surah An-Nur di mana Nabi menerima alasan kalau katakan perkara itu benar terutamanya ya, ada yang menipu pun Nabi terima juga. Tetapi dalam konteks ini Allah cakap apa, bahawa apa yang Nabi beri itu Allah kata Allah dah maafkan Nabi. Pasal Nabi memberi izin, sepatutnya apa yang dibuat, hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Kena tahu orang ni betul-betul ke alasannya ataupun penipu. Dan dalam konteks yang tadi itu, pergi berjuang itu dalam keadaan susah ke senang, sila pergi ya. Dan Allah dah cakap dah bahawa sebenarnya orang-orang munafik itu penipu je ya. Dia kata nak ikut tapi sebenarnya dalam hati mereka tu memang tak nak ikut. Jadi Nabi kena scrutinize, istilah bahasa Inggeris ustaz ya, kena cari maklumat, betul ke betul tak nak pergi kan, apa sebab tak pergi ya, mengapa sakit gigi, mana gigi sampai tahap begitu sekali ya. Nabi perlu buat, tetapi sebelum ini Nabi tak buat sampai tahap begitu, tak buat sampai tahap begitu. Jadi pada ayat yang ke-46 Allah menyatakan la yasta'dzinukal ladina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ya, orang yang beriman ya kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ciri orang beriman ialah dia tak akan minta izin untuk excuse. Dalam konteks darurat kritikal lah ya. Dah beritahu, ketua dah beritahu ini tentang perjuangan kritikal sangat. Jangan setiap hari kritikal lah. Berletih lah tentera-tentera ahli organisasi kan. Yang spesifik, event besar contohnya ataupun projek besar. Jadi kita boleh ambil semangat ini dan kita akan belajar lagi apa lagi panduan Allah berikan. Kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan pilihan kita ialah nafara, yang bermaksud berangkatlah ya, berjuanglah. Infiru khifafan wa thiqala, maksudnya kita perlu bersegera kepada perjuangan. 18 kali disebut di dalam al-Quran dan ini adalah perkataan pertama pada halaman 194 pada ayat 41. Dan Allah ingatkan apa? Ketika nak berangkat itu, kalau rasa lemah, teruskan juga. Rasa kuat, teruskan. Pasal apa? Pasal kalau nak beritahu tentang masalah, semua orang ada masalah. Tuan-tuan ya. Tetapi Allah beritahu ini, nilai ini dalam perjuangan jihad ya, fi sabilillah, di perang, tapi nilai ini juga yang kita perlu gunakan dalam kita membawa kebaikan dalam masyarakat, dalam membina keluarga. Ibu-ibu, ayah-ayah memang nak masak setiap hari, kadang-kadang rasa malas kan. Ibu-ibu yang ada yang mengikuti sekarang ni rasa macam kalau boleh nak dengar My Quran Time, makanan dah food panda sampai. Contohnya lah kan ya. Tetapi kalau katakan kita perlu gunakan sebahagiannya untuk jalan jihad fi sabilillah, kalau itulah jihad kita di rumah, buat, teruskan perjuangan. Moga-moga Allah akan terus bagikan ganjaran yang besar. Kita akan bersambung kembali sebentar lagi selepas kita berehat. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
lidah kita senantiasa berselawat, ucap salam dan salawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita rindu nak menziarahinya, kita rindu untuk bertemu, untuk menziarahi maqamnya, dan kita sangat dambakan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tambah pula Ustaz, kita berada di hari Jumaat ni Ustaz, perbanyakkan ucapan salawat dan salam saya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa kita tak lepas daripada untuk kita ulang kaji pengajian tajwid kita masa kita belajar dulu. Kita nak ulang kaji kembali, dan hari ini insya-Allah kita nak berkongsi tentang idgham. Kalau kita dapat perhatikan slide kita, paparan kita tentang hukum idgham ataupun kita katakan nun mati atau tanwin. Ada pembahagian dia idgham kamil, ada idgham kamil sempurna masuk dia, ada idgham naqis kurang sempurna masuk dia. Mari kita perhatikan, itulah gunnah, 5 martabat gunnah. Yang kedua, gunnah nun sakinah dan tanwin yang diidghamkan sebagai idgham naqis. Maksudnya apa dia? Terjadi ataupun masuk huruf pertama ke dalam huruf kedua secara kurang sempurna, sehingga huruf yang pertama masih lagi nampak sifat-sifatnya ataupun beberapa sifatnya naqis, dia kurang masuk dia ataupun kurang sempurna masuk ke dalam huruf yang kedua. Biasanya terjadi pada idgham al-ghunnah, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan kalau kita nak perhatikan contoh, kita melihat pada ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, may nun mati ke dalam ya, idgham al-ghunnah, may yaqulu. Yang kedua antaranya pada ayat yang ke-11, min dunihi ikhfa hakiki, dan juga min wal, nun mati bertemu dengan waw. Kemudian contoh lagi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, tanwin bertemu dengan ya, hisaban yasira. Ini contoh yang ketiga, dan contoh yang seterusnya kalau kita dapat perhatikan ataupun kita zoom sedikit, iaitu nun mati bertemu dengan waw dua tempat, miskinan wa yatiman wa asira. Maksudnya bunyi tanwin itu masuk ke dalam huruf waw ataupun masuk ke dalam huruf ya, contoh kita, ataupun masuk ke dalam huruf dal. Dia tak masuk secara sempurna, kan, masih ada tanwin dia, dan ada huruf waw dan berserta dengan dengung. Itu maksud idgham naqis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bacaan kita pun hari ni ada, mula-mula sekali kita jumpa infiru khifafan wa, kan, jumpa lagi lepas tu wa thiqalan wa, sebab dia tak pergi terus thiqalan wa, tu hilang dengung dia bukan macam tu sebab dia naqis. Jadi itu antara perkongsian kita tentang hukum tajwid pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat praktik dalam bacaan kita, insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi pada hari ini istilah yang baru mungkin bagi saya, bagi tuan-tuan mungkin di rumah, istilah naqis tadi Ustaz ya. Naqis itu maksudnya kurang sempurna. Ya. Biasanya kita guna istilah idgham al-ghunnah, kan, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Jadi ini dia beristilah untuk perkara itulah. Ya, baik. Jadi itu cara bacaan, dan moga-moga memberi manfaat kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Kita ingin menyambung kepada ayat 45 46 47, di mana ayat 44 tadi di hujung itu Allah menyatakan wallahu alimum bil muttaqin, ya, Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang tidak minta izin kepada nabi. Kalau nak cakap ada keluarga, ada banyak sahabat yang ada keluarga. Kalau nak cakap banyak harta Osman bin Affan tu banyak je harta dia, nak diuruskan sana sini. Betul. Ya, nak cakap kebun orang lain pun ada kebun. Nak cakap pasal saya ni dah tua, orang lain pun ada yang tua. Betul. Yang nabi pun nabi tu 60 lebih Ustaz ya, ketika nak pergi ke Tabuk tersebut. Nak cakap bahawa saya muda sangat, kan, dia ada satu kisah Hamka menyatakan di dalam
tafsirnya namanya ialah Abu Haithamah ya. Abu Haithamah dia tak pergi Ustaz ya, awal-awal dia tak pergi, dia ada dua orang pasangan, dua orang isteri. Jadi dia tak pergi ya, dia di rumahnya tu dua orang isteri ni tu menyiapkan dua bukan satu aja. Okay, dua orang isterinya menyiapkan apa? Menyiapkan air sejuk ya, dia ada buah tamarnya, kebunnya ya, dia duduklah situ. So bila isteri dia bawakan air sejuk pada dia, waktu dia nak minta tu, waktu minum tu, dia teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mungkin tengah kehausan pada waktu itu. Dia terus dia bingkas, dia kata aku tidak akan naik ke katil, kata dia kalau ikutkan pada istilahnya tu, sampai aku bertemu dengan Nabi. Siapkan senjata, siapkan apa sebagainya, terus pum dia pecut kejar Nabi untuk dan bertemu di Tabuk sana ya. Jadi nak cakapnya orang muda kan, kalau katakan orang muda, dia lagi muda kan, 20 kan. Jadi nak ceritanya ialah berat ke ringan ke, memang bila bercakap tentang perjuangan jangan main-main. Kerana apa? Kerana peluang hanya sekali. Ya, peluang hanya sekali dalam kes zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ini kita perlu sama-sama bina semangat. Ini semangat surah At-Taubah ni memang dia lain macam semangatnya Ustaz ya. Okey. Jadi kita nak baca pada ayat 45 hingga ayat 47 macam mana Allah memberi komentar kepada sifat orang munafik ya, yang sebenarnya bila dalam hadis Nabi menyatakan orang beriman tidak akan rasa selamat. Betul, ya, bila dengar ayat munafik ni dia tak cakap cari siapa yang munafik, bukan. Dia tengok dalam dirinya. Ya, kita sendiri tuan-tuan sekalian ya, kita tengok alamak saya ada tak berperangai macam ini. Kerana apa? Kerana Allah beri ayat ini untuk kita ambil peringatan. Jom kita baca ayat 45 hingga ayat 47 surah At-Taubah. Masya-Allah. Dengar Ustaz Fah cakap jom tadi tu semangat lain macam lah. Okey, baik. Kita nak tengok ayat 45 sampai ayat yang ke-47 tuan-tuan dan puan-puan, dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, khususnya sahabat-sahabat kita, saudara kita, abang-abang, ayah-ayah yang kalau di Selangor dah bertambah jemaahnya satu Jumaat. So kena macam kita pun nanti terus alatul. Betul. Kifafan wathiqah lah ya. Pasal ada yang dah rasa lembik dia nak pergi ke sembahyang Jumaat kan. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Perlu jom tadi tu semangat insya-Allah. Jadi kita nak baca tuan-tuan, mari kita ayat 45, 46 dan 47 kita tutup bacaan pada hari ini dalam halaman ini dengan kita baca jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 45 hingga 47 yang maksudnya sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka sentiasa ada irtiab ataupun ragu-ragu, oleh itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Ini adalah sifat orang-orang munafik yang kita doa pada Allah SWT agar dijauhkan daripada hidup kita, tuan-tuan sekalian. Allah menerangkan tentang sifat munafik pada zaman Nabi itu, iaitu dia minta izin. Dalam surah An-Nur, nanti kita akan sampai ke surah tersebut, juga ada cakap tentang minta izin, ya, minta izin pada Nabi. Nabi boleh bagi excuse, ya, tetapi dalam kes yang ini, bila sudah ada panggilan untuk berjuang, ini projek penting untuk Islam, maka bila mereka minta izin itu, Allah kata la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Ini bukan main-main lagi dah, ini sudah qata' ataupun qat'i, iaitu memang pasti, ya. Wartabat qulubuhum, dan apa yang berlaku dalam hati mereka itu ada irtiab ataupun ada raib, ada keraguan, ya. Allah membongkar kepada apa yang ada dalam hati orang munafik. Jadi kita pun kena berjaga-jaga, jangan sampai Allah bongkar, Ustaz, ya. Jangan sampai ada orang yang faham tadabbur ayat ini, dia bila tengok kita dah cakap ini projek besar, kita mesti berada pada jam 9 pagi contohnya, awak buat ini, awak buat ini, awak buat ini, tapi lepas tu hujung-hujung tu dia bagi excuse. Ini Allah akan bongkar lagi lepas ini, ya. Jadi ayat 45 ini Allah kata ya taraddud, ya. Taraddud itu maksudnya dia rasa macam berbolak-balik, nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Jadi apakah yang dia akan buat? Walau aradul khuruj, jika kamu nak keluar, nak pergi, ya, la'addu lahu uddah, kenalah buat persediaan, kan, kenalah letak senjata ke, beg ke, pakai apa, baju ke apa, Ustaz, kan. Tetapi apa yang berlaku, walakin karihallah, ya, tetapi Allah benci kepada imbi'athahum, keberangkatan mereka nak pergi itu Allah dah benci dah, pasal dalam hati tu dah ada ragu-ragu, dah mula tak mantap hatinya. Fathabbatahum, dan dia menjadikan mereka malas, ya. Maksudnya kalau sabat, ini sabat, ya, sabat ni maksudnya malas. Kalau sabat, sabata, itu adalah kuat semangat. Kalau fathabbatahum maksudnya makin malas, rasa macam kaki tu macam terheret gitu, Ustaz, ya. Maka sampai dia tak ada jom tadi, tak ada jom, dia rasa macam alamak kena pula, kan. Okey, jadi hari Jumaat pula tu, kan. Dia kata alamak, hari Jumaat sepatutnya hari cuti contohnya bagi setengah negeri, ya, dia nak pergi pula, kan. Yang itu tanda apa? Sebenarnya ada masalah raib, ya, keraguan di dalam hati, dan juga yataraddadun. Wa qila qa'udu, pada hujung ayat 46 ini Allah tak nak cakap pada mereka, sehingga kan dicakap kat sini bukan waqala, tapi Allah cakap waqila, dinyatakan, dikatakan okey, uqudu ma'al qa'idin, duduk jelah engkau dengan siapa al-qa'idin. Al-qa'idin adalah anak-anak, ya, ataupun perempuan, ataupun orang-orang yang sakit. Jadi dah kau duduk ya dengan perempuan-perempuan, dengan anak-anak kecil, dah kau duduk bersama dengan dia. Itu sebagai satu penghinaan bagi seorang lelaki, ya, bila katakan susah sangat, kan, suruh buat kerja, tak apa, PMC lah, duduk rumah, duduk dengan bini. Itu sebagai satu penghinaan sebenarnya. Pasal apa? Pasal asyik nak bagi excuse, alasan untuk pergi berjuang dalam sesuatu projek besar. Dan dalam konteks ini, projek besar yang diumumkan oleh Nabi, arahan daripada Allah adalah perang Tabuk. Lau kharaju, ini kalau tadi mereka tak ikut, tapi kalau mereka keluar fikum, apa yang mereka buat? Kita tengok, ya, ayat 47, kita ulang balik sekali, Ustaz, ya. Ini sebenarnya rahsia apakah yang dibuat oleh orang yang ada masalah dalam organisasi. Ini satu kat medan perang, tapi dalam organisasi pun ada orang yang perangai begini. Dia pergi kerja juga, dia pergi kerja, dia pergi dalam NGO ke apa sebagainya, tapi dia buat perangai yang ada pada ayat 47. Apa perangai dia? Kita baca dahulu. Subhanallah, masih safas. Menarik ni ayat 47. Jom tuan-tuan kita baca dulu ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khilalakum خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم
wallahu alimun bizzalimin wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Jika mereka berangkat bersamamu, nescaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat gangguan, dan mereka tentu akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk membuat gangguan di barisanmu. Ini sebahagian daripada ayat ini Ustaz ya. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Apa maksud khabala? Dia kadang-kadang kalau dalam satu tubuh Ustaz ya, kalau katakan tangan orang yang stroke contohnya, dia mungkin tak berfungsi kan. Jadi dia akan ataupun sakitlah ya. Bukan sekadar sakit kat sini, tapi dia akan memberi kesan pada satu tubuh badan ya. Dalam satu bala tentera, dalam satu organisasi, bila khabala, satu unit, satu individu, satu departmen ya, jabatan itu tak berfungsi, dia akan terkesan kepada seluruh ya, semangatnya itu. Jadi ini yang dimaksudkan ialah orang yang keluar ni, kalau keluar juga munafik ni, dia masuk dalam tentera Islam, dia sebagai khabala. Dia sebagai kekacauan kerana dia tidak berfungsi dengan baik. Wala auda'u, okey, dan sungguh mereka bergegas. Apa maksud auda'u ini? Wada'a ini ialah macam kalau kita naik kuda Ustaz. Kalau Ustaz pernah naik kuda kan, bila kita tekan kepala kuda tu, itu namanya wada'a. Ya, maksudnya apa? Bila kita tekan tu, dia suruh pecut kan. Jadi mengapa dia nak pecut? Dia nak pecut pasal dalam kafilah katakan ada 30,000 orang ya, dalam tentera Tabuk. Dia akan kan slow berjalan gitu kan, kalau kita tengok dalam cerita-cerita tu. Jadi dalam waktu itu ialah dia pergi ke sana, dia akan pecut kuda dia ke sana, dan dia akan cakap, kau rasa tak panas ke? Kan. Dia melemahkan khilalakum, di sisi di antara kamu, ya baru nakumul fitnah, mendatangkan pemusuhan, mendatangkan lemah semangat. Jumpa orang sana, dia kata, engkau rasa perlu ke kita teruskan, ataupun sepatutnya cancel je lah kan, ataupun kita doalah tak ada orang kat depan sana untuk benda-benda begitu, untuk melemahkan semangat orang-orang yang beriman ya, yang menjadi tentera. Wa fikum, tapi di kalangan kamu ada yang sama'una lahum, yang mendengar pada mereka, kata ya betul jugalah, betul-betul. Sama'un ini maksudnya dengar bersungguh-sungguh apa yang melemahkan hati itu. Dia macam mengizinkan, mengiyakan. Itu juga tidak dibenarkan. Allah kata di hujung itu, wallahu alimun bizzalimin, Allah tahu orang yang zalim, iaitu orang yang zalim itu satu yang nifak itu memang confirm, munafik itu. Tapi orang yang beri telinga, beri telinga, izinkan. Sepatutnya kau tak payah, kau pergi balik. Dalam satu organisasi kan, dia datang apa istilahnya membawang. Dia pergi jumpa yang orang ni, kau tak nak ke? Sepatutnya kita ni dah berehat lah, sepatutnya cuti lah, sepatutnya bonus lah. Orang-orang begini sepatutnya kita kena buat apa tuan-tuan? Suruh dia pergi balik, kau pergi buat kerja. Kau pergi buat kerja. Jangan jadi sama'una lahum. Jangan kita bagi tengok betul lah ya. Pasal apa? Khawatir kita menjadi orang yang zalim. Membawa kepada situasi kita, apakah gambaran keseluruhan halaman 194? Mari sama-sama kita saksikan, iaitu keberangkatan ya, keberatan ataupun tak, kita bukan alasan untuk kita ponting. Itu sebelah kiri atas itu, dan sebelah kanan itu ada yang minta izin untuk excuse dari pergi perang ya, siap bersumpah lagi. Ini yang Allah bongkar agar kita jangan selalu memberi excuse kerana kecuali yang benar. Di bawah itu, kalau betul iman, kita tidak akan memberi alasan dalam kehidupan kita. Inilah antara poin yang kita belajar membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, berjuang dengan harta dan diri untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berat, ringan, walaupun 10 sen, walaupun mungkin wallet ataupun dompet kita nipis, tetapi inilah seruan daripada Allah. Yang pertama, sentiasa menyedari bahawa jalan perjuangan adalah jauh dan penuh dengan duri, bukannya dekat, bukannya kapet merah, bukannya akan jadi famous yang indah. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Yang ketiga, elakkan dari suka memberi alasan untuk berjuang bersungguh-sungguh. Kita berdoa bersama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, di penghulu segala hari ini ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah kami, mertua kami ya Allah, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan kami, semangat kami, kesungguhan kami, tekad kami ya Allah, berada di jalan-Mu ya Allah. Jangan sekali-kali Kau lemahkan iman kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, senantiasalah suburkan iman kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya iman kami itu kadang-kadang bertambah dan ada masanya berkurang ya Allah. Maka kami sangat memohon dan mendambakan pertolongan daripadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus menjadi orang yang kuat berjuang dan tidak mudah memberi alasan, mencari-cari alasan. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat, dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu gerakan untuk tuan-tuan kita menyebarkan nilai daripada Al-Quran ini dalam keluarga, dalam organisasi, sehingga kan perjuangan kita hanya akan berakhir bila nafas kita sudah pun ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali pada jam 5 petang, pada jam 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus menjadi orang yang tidak suka beri alasan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.